kasih kepada anda semua yang terus bersama dengan Selamat Pagi Malaysia. Ini jam yang ketiga, Ika. Ya, betul. Jadi awal tadi kita dah buka dengan Hari AIDS sedunia hari ini sebenarnya. HIV ni, Ridwan, pada tahun 1981 pernah menjadi epidemik dan dianggap sebagai hukuman mati kerana ketika itu tak ada ubat langsung. Jadi mereka merasakan bahawa itulah dia penghujung kehidupan mereka. Tetapi kini mimpi ngeri itu kita boleh beri sinar harapan kembali kerana adalah cara dan juga ubat untuk kita memanjangkan lagi jangka hayat mereka. Kalau kita tengok tadi, kita bawa mama bersama dengan cucu-cucu dengan anak-anaknya. Salah seorangnya Iskandar. Mungkin tidak bernasib baik menghidap HIV, tapi kalau kita dapat lihat senyumannya masih lagi aktif, masih lagi sihat. Jadi itu antara orang kata kemajuan teknologi perubatan yang mampu memberi sinar harapan kepada golongan yang tidak bernasib baik ini. Jadi untuk kita bercakap mengenai antiretroviral, ini adalah satu rawatan untuk pesakit HIV. Kami sangat berbesar hati pada hari ini bersama dengan Puan Siti Nurul Ashikin Makhtar, iaitu pegawai farmasi daripada Hospital Kuala Lumpur. Ya, betul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selalu saya tanya tetamu sihat ke tidak. Tapi hari ini bagi tahu awal kan suara. Saya bagi tahu siap-siap. Suara agak macam rock kapas. Serak-serak basah. Tak mengapa. Okey, yang penting maklumat dan juga informasi itu dapat kita sampaikan. Betul-betul. Puan, macam ialah bila kita bercerita mengenai HIV AIDS ini, masih ramai lagi di luar sana yang kurang pemahaman. Apakah itu AIDS? Adakah AIDS itu HIV, HIV itu AIDS? Adakah sama, adakah beza? Boleh Puan berikan penerangan? Okey, kita cerita pasal HIV lah. Ya. HIV ni sebenarnya virus. Human Immunodeficiency Virus. So virus ni bila dia menjangkiti pesakit, menjangkiti seseorang, dia akan melawan sistem imunisasi ataupun daya tahan badan pesakit itu sendiri. Jadinya dia akan membuatkan badan pesakit tu dia tak ada tak ada orang kata capability lah, tak ada daya tahan untuk melawan pertahanan tak ada. Tak ada sistem pertahanan untuk melawan jangkitan secara optimum. Jadi bila kita cakap pasal benda optimum ni, kalau dia tak boleh nak lawan penyakit secara optimum, benda tu dia akan menyebabkan sindrom kurang daya tahan. So sindrom kurang daya tahan tu yang kita kata sebagai AIDS. Sindrom kurang daya tahan untuk melawan penyakit. So biasanya AIDS ni berlaku pada peringkat terakhir jangkitan HIV itself. So benda yang sama, orang yang ada jangkitan HIV mungkin akan mendapat AIDS. Okey, macam tu. Dikatakan macam virus HIV ni bijak. Dia lagi bijak daripada COVID ni. Bagaimana tahap kebijakan itu? Bagaimana mekanismenya? So, virus HIV ni sebenarnya dia boleh berjangkit melalui cecair badan. Okey, so cecair badan ni contohnya air mani, cecair faraj, susu ibu, darah kita punya blood transfusion ataupun organ transplant ataupun daripada orang yang dijangkiti HIV itself. Biasanya mekanisme dia melalui ganda dah, dan juga dia pun mungkin boleh tak aktif lah dalam badan, macam tu. So memulakan rawatan ni sebenarnya bukan sahaja berdasarkan keadaan pesakit pada masa itu, tapi ketersediaan pesakit itu sendiri. So sangat penting untuk bila kita dapat diagnosis, untuk kita terus pergi ke ahli kesihatan yang profesional untuk bertanya lah. Menyentuh mengenai ketersediaan itu juga, kepatuhan juga itu penting. Macam tetamu kita di awal tadi yang Iskandar tu, tadi mamanya tanya, bawa bekas tak ubat tu? Sebab nak makan ubat. Jadi dia ke mana-mana bawa bekas itu. Jadi betapa pentingnya kepatuhan ubat itu untuk memastikan bahawa ubat itu berkesan dalam tubuh kita. Betul. Kepatuhan itu adalah satu benda yang sangat penting pada semua pesakit lah. Sebenarnya bukan ubat HIV saja sebenarnya. Semua ubat lah. Ubat sakit kronik ke apa kan. Betul. But then talking about ubat HIV ni, kajian mengatakan kalau you patuh 95% ke atas, baru kita dah boleh dapatkan kesan yang jangka panjang yang optimum. Setiap orang mungkin kesannya ubat ni berbeza-beza. Kalau macam tadi tetamu kita, salah seorangnya adik Iskandar, baru berumur 7 tahun. 8 tahun. Baru berumur 8 tahun. Seawal umur 8 tahun. Bagaimana kesan kalau ubat ini untuk adik Iskandar berbanding dengan orang yang dijangkiti pada umur yang telah pun dewasa? Kesan sampingan ubat, when talking about kesan sampingan ubat, semua ubat pun ada. Tapi untuk ubat HIV, ubat antiretroviral, kebiasaannya kesan sampingan tu dia berlaku pada awal-awal rawatan.
Kebiasaannya, saya tak cakap semualah. Okey, kebiasaannya pada awal rawatan. Kita akan selalu cakap pesakit kalau ada macam ni, this is normal, this is common side effects. Okey, tapi katakan kalau you tak tahan sangat within that first part of the rawatan tu, tak tahan sangat dan mengganggu kehidupan, kena bagi tahu dekat kita punya doktor, dekat yang merawat lah, bagi tahu dekat pegawai farmasi. Biasanya yang awal-awal ni gabungan tu akan menyebabkan dia rasa loya, rasa muntah, gangguan tidur, tak boleh tidur, macam insomnia. Ada yang macam sampai ada mimpi buruk, kurang darah merah, anemia, all those things. Tapi biasanya kalau pesakit ni bagi tahu dekat kita, bagi tahu dekat doktor, kita memang akan cuba rawat, ambil like side effects tu, sebab macam mana pun you need the medication, you kena ada kan. So kita akan tapi kalau dia sangat melampau, dan kita kena cuba untuk stop, dan mungkin kita akan monitor dan akan tengoklah macam mana lepas tu. Itu kesan ubat. Kalau pula kesan ubatan tersebut kepada kehidupan mereka, sejauh mana, selama mana kita boleh panjangkan jangka hayat? Okey, lupa untuk saya cakap pada awal-awal tadi, ubat rawatan heart therapy ni adalah komitmen sepanjang hidup. Macam saya cakap, dia bukan sembuhkan HIV, tapi dia mengurangkan komplikasi. Okey, bila kita mulakan rawatan, ubat antiretroviral ni dia boleh suppresskan kita punya viral load tu. Maksudnya bilangan virus dalam badan. So, bila dia suppress ke level yang undetectable, maksudnya kita tak boleh nampak dah dia dalam darah. So, dia akan sebenarnya tak boleh nak transmit to orang lain. Katakanlah dia buat apa-apalah contohnya, maksudnya dia tak boleh nak bagi ke orang lain. Okey, so tak boleh bagi ke orang lain. So that is the best thing that we want for the patient. Kita nak untuk yang tu paling penting. So katakan kalau mula-mula nak start tu, perbincangan kena buat. That's why I say ketersediaan pesakit. Untuk patuh satu hal, untuk committed lah orang kata, untuk committed. Betul-betul nak makan. Sebabnya kalau kita sebab kalau dia tak boleh nak commit, sangat susah. Dia tak akan patuh lah. Okey. Sebabnya bila untuk mencapai tahap yang viral load dah undetectable, kita kena bagi tahu pesakit tu kena makan. Biasanya lah rawatan tu akan mengambil masa memang sepanjang tahun, sepanjang umur hidup, tapi kita nampak kesan tu bukannya esok terus ada. Kena makan ubat, memang kena makan ubat sepanjang hidup, tapi kesannya akan nampak dalam masa sebulan selepas. Okey. Kualiti hidup mereka sama seperti orang biasa. Kualiti hidup sama. Okey. Jangan cakap orang ada HIV tak boleh kahwin, tak boleh ada anak. Boleh. Semua itu tu stigma. Itu stigma. Boleh ada anak tapi kebarangkalian anak tu mendapat HIV pula. So saya kata kalau ibu yang mengandung makan ubat, ikut rawatan, virus load tu memang dah undetectable, kan, dia dah tak boleh transmit. Dia boleh mengandung dan dia tak akan transmit. Cuma dia tak boleh menyusukan baby saja sebab virus tu ada dalam tak boleh menyusukan. Dan suka untuk saya petik lah dalam pelan tindakan strategi mengakhiri AIDS 2016 sampai 2030. That's our aim kan. Okey, kita sebenarnya memberikan susu formula percuma kepada bayi yang dilahirkan oleh pengidap HIV, sebab kita tak boleh nak bagi mak menyusu kan. Selama 2 tahun tau. 2 tahun? Oh, okey. Okey. Kalau kita bercakap mengenai kepatuhan, tadi kita bercakap mengenai kepatuhan masa. Ada tak apa-apa perkara lagi yang orang kata big no apabila kita menggunakan ubat antiretroviral ini? Kepatuhan is satu benda. Big no adalah saya rasa untuk tidak untuk tidak datang ke temujanji. Sebab you makan ubat, mesti ada orang akan monitor. Mesti kena ada orang monitor. Dan biasanya kita akan cakap dengan pesakit, kalau you tak boleh datang jumpa doktor, berbincang. Ada tak perkara-perkara yang boleh mengurangkan keberkesanan ubat ini? Ada. Mungkin ada interaksi lah. Saya say interaksi antara ubat, interaksi dengan makanan ke apa benda. Tapi biasanya antara ubat-ubatan lah. Dan kita biasanya akan cakap dengan pesakit, jangan risau, sebab kita akan pantau. So katakanlah pesakit ada penyakit kronik yang lain, dan contohnya ada ubat tu memang berinteraksi dengan antiretroviral, kita akan monitor. Kita akan cuba yang specifically terbaik untuk pesakit. That's why kena datang ke janji. Apa akan jadi jika sesuatu rawatan itu didelaykan ataupun dilengahkan oleh pesakit? Maklumlah, mungkin ada yang nak berhadapan dan juga nak mengaku diri mungkin dah didiagnose HIV itu satu perkara yang cukup berat sebenarnya. Betul.
Contohnya katakanlah dah tahu awal kan, tapi selagi sebenarnya dia macam simptom tu akan datang lambat. The moment that you datang ke hospital, you dah tak sihat. I mean like ada infeksi yang serius, and then suddenly bila kita test is positif kan, positif, dan kita tahulah kenapa infection tu berlaku. So sebenarnya untuk memulakan, kalau tak ada apa-apa masalah, pesakit datang, kita boleh terus bincang dan kita boleh mulakan rawatan kalau tak ada apa-apa masalah. Kecuali saya kata kalau pesakit datang pada fasa yang memang ada infection, memang dah ada apa yang macam dah ada sakit-sakit lain, kita kadang-kadang kita terpaksa tunggu sekejap. Okey, untuk macam pesakit yang macam malu, because ini adalah satu benda yang Kementerian Kesihatan sendiri ada tulis dekat dalam beberapa artikel pasal HIV. Pesakit HIV ni dia takut sebab dia takut nak bagi tahu ke orang. Okey, dia rasa macam orang akan rasa macam I ada HIV, I ni jijik, I ni berdosa, macam you cakap. That is stigma lah. Itu stigma. Sebenarnya support, sokongan daripada masyarakat, keluarga kena sangat bagus. Okey, sebab kita kena cakap this is not yang hukuman mati, macam Syafiqah cakap tadi, bukan hukuman mati, because kita boleh kurangkan komplikasi. Jangan takut, support akan ada. Healthcare professional, maksudnya ahli macam doktor, pharmacist, kita ada counselor somehow. And then kadang-kadang pesakit ni dia ada support group. Macam support group lah yang akan sentiasa tolong. Macam dia kata, mencegah itu lebih baik daripada mengubati. Kita memanglah menyentuh mengenai antiretroviral, tapi untuk mencegah itu bagaimana? Dan penggunaan ubat seperti PrEP, adakah itu digalakkan? Sebenarnya PrEP memang ada. Kita sebenarnya dalam kita punya pelan tindakan strategik nasional juga. And then kita dalam fasa untuk cuba memulakan benda ni. Tapi ada beberapa kriteria lah. Kita tak adalah straight away start cover benda, tapi kita akan sentiasa bagi nasihat kepada pesakit. So if let's say that's why kita cakap bila ada masalah sering kali berjumpa lah. Kalau you rasa macam nak bertanya, kita akan mulakan, insyaAllah. Kita menunggu macam memang ubat untuk mulakan semua benda, and then mungkin dia akan macam tak sama dengan kombinasi yang ubat antiretroviral yang merawat, badan mungkin lain sedikit, dan mungkin kita kena sama jugalah bagi kaunseling penggunaan, semua benda tu kena bagilah. Selain daripada antiretroviral, apa lagi jenis rawatan yang ada dalam sistem perubatan di Malaysia maupun di seluruh dunia? Saya rasa semua sejak kita mulakan rawatan antiretroviral ni, memang sampai sekarang pesakit yang ada ubat antiretroviral ni memang makin banyak. Maksudnya kesedaran tu makin ada, which is good. Tapi saya rasa kita ada vaksin, tapi that's the thing yang kita macam masih lagi dalam kajian dan semua-semua. Masih dalam kajian. So saya pun tak boleh nak ulas banyak. Betul? Tadi macam Puan kata, ada yang dah jumpa doktor tapi dah di peringkat terakhir. Simptom semua dah nampak. Jadi pada waktu bila sebenarnya sesuai untuk kita lakukan medical check-up untuk HIV ni? Saya rasa sebab benda ni kalau dekat Malaysia, kita kalau boleh nak capai peratus 95%, kita boleh detect awal. Kita boleh tengok awal. Sekarang dekat Malaysia pun saya rasa sebelum berkahwin sudah ada wajib untuk HIV test. So katakanlah, sebab masa tu biasanya perkahwinan ni kita mula like pada awal-awal umur kan, like early 20s. So untuk detect awal tu bagus. So biasanya untuk buka buku antenatal semua tu, screening kita akan buat. So biasanya virus screening, untuk virus punya screening ni is part of kita punya package kesihatan punya check up. Saya rasa ada dalam kita punya package tu. So biasanya memang akan ada. So memang akan nampak lah sebenarnya. Andai kata seseorang itu jalinkan hubungan kelamin dengan orang yang ada HIV positif dan dia baru tahu, jadi adakah straight away kena lakukan pemeriksaan ataupun kena tunggu sedikit masa? Bagaimana? Biasanya kita memang galakkan untuk terus check. Terus boleh detect. Unless hubungan itu adalah hubungan yang kita protected. Contohnya ada pakai kondom ke apa ke. Tapi still kena juga sebab risiko masih ada. Betul. Kalau di Malaysia, apakah kejayaan rawatan ini? Okey, to talk about this, saya rasa
kita tengok by numbers lah. 2005 kita ada 4 orang, berapa tak sampai 7,000. I mean dalam ribuan sajalah, dalam 6,000 macam tu saja pesakit yang on ubat antiretroviral. But now up to tahun lepas, tahun 2021, kita ada lebih daripada 21,000 pesakit, which is like kita nampaklah peningkatan dan kesedaran is satu benda. Tapi I would say saya sangat happy untuk tengok banyak pesakit yang sebenarnya ada kualiti hidup yang sangat bagus. Contohnya macam adik Iskandar tadi janji kena patuh. Sebab benda tu kalau viral load dia undetectable, dia boleh hidup sama je macam orang lain biasa. Dan kita kena ingat pesakit HIV ni kalau kita peluk ke, kita salam ke, virus tu takkanlah transfer macam tu. Bukan mudah sebenarnya. Bukan mudah kalau bersin ke, kalau batuk ke, tak ada. Dia bukan macam COVID yang duduk sebelah-sebelah nak kena ada penjarakan. Tak ada. Ada sinar untuk hidup mereka sebenarnya. Betul. Untuk menjadi hidup seperti orang sama biasa. Macam orang biasa. Saya ada menonton satu dokumentari seorang pesakit HIV telah pemenawan Gunung Everest. Hebat. Maksudnya dari segi dari segi kekuatan badan mereka boleh di-develop seperti orang biasa juga. Kehidupan seperti orang biasa. Ada yang jangka hayatnya sehingga 90 tahun. Ada. Success story tu ada. Puan bersempena dengan sambutan Hari AIDS Sedunia, kita juga menyambutnya di peringkat kebangsaan hari ini di Negeri Sembilan. Mungkin ada sedikit harapan dan juga ucapan. Okey. Betul. Harapan saya nak semua masyarakat tahu yang sebenarnya kita punya masyarakat semua kena tahu yang HIV ataupun AIDS ni bukan hukuman mati. Kita kena support, kita kena bagi semangat dan kita kena tolong pesakit-pesakit HIV ni untuk mendapatkan rawatan. Dan jangan rasa ada stigma, jangan ada jangan ada macam pemikiran yang macam nak sisihkan mereka. Okey, bagi semangat. Dan saya harap semua pesakit yang sedang menjalani rawatan antiretroviral, kalau ada masalah sentiasa bertanya kepada pegawai ahli kesihatan lah. Doktor, go to your doctor. Cakap kat doktor, cakap dekat ahli farmasi, cakap dengan kaunselor, ada masalah apa pasal ubat. Tak ada masalah. Dan orang awam ataupun semua orang I think ikut tema kita lah, equity, kesaksamaan. Kita nak semua orang sama-sama dengan kita tolong untuk mengakhiri AIDS. Okay, this is not macam benda yang negara kita je. This is world punya isu yang kita sama-sama nak fight. So kalau ada apa masalah, ada apa pertanyaan, boleh tanyakan, boleh sentiasa call kita. Kalau nak tanya pasal ubat-ubatan, maybe ubat heart ke ubat apa-apa, boleh call kita dekat National Pharmacy Call Center lah. Okey, so setiap hari Isnin hingga Jumaat 8 pagi hingga 5 petang di talian 18886722. Okey, baik. Terima kasih Puan Siti Nurul Asikin Makhtar, Pegawai Farmasi Hospital Kuala Lumpur, kerana sudi juga hadir hari ini walaupun suaranya rock kapak tadi. Alhamdulillah selesai sesi perkongsian kita hari ini berkenaan dengan antiretroviral meningkatkan kualiti hidup pesakit HIV. Terima kasih. Terima kasih banyak-banyak dan sekarang kita akan ke Selangor. Zahra